Langkah pemulihan Felda dijangka membawa hasil positif pada 2023. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mustafa Mohamed berkata, langkah berkenaan termasuk penubuhan jawatankuasa pemantauan, pelaksanaan dan keberkesanan Pelan Pemulihan Felda bagi memastikan petunjuk prestasi utama Felda yang ditetapkan dapat dicapai. Ketika ini, Felda menanggung hutang yang tinggi mencecah 10.7 bilion ringgit selain mempunyai masalah kecairan sebanyak 1.3 bilion ringgit. Pinjaman terpaksa dilakukan Felda bagi memastikan operasi harian dan komitmen perkhidmatan kepada warga peneroka berjalan lancar. Justru kerajaan telah bersetuju untuk memberikan moratorium selama 2 tahun kepada Felda untuk salah satu daripada hutangnya dan sebuah institusi yang lain memberi Felda moratorium selama 6 bulan. Pada bulan September tahun ini, Felda telah maklumkan kerajaan bahawa ia tidak mampu membayar balik beberapa hutangnya dan mempunyai masalah kecairan sebanyak 1.3 bilion ringgit. Sehubungan itu, kerajaan telah bersetuju untuk memberikan moratorium selama 2 tahun kepada Felda untuk salah satu daripada hutangnya dan sebuah institusi yang lain memberi Felda moratorium selama 6 bulan. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Jeranto Datuk Ahmad Nazlan Idris mengenai plan perancangan kerajaan bagi Pelan Pemulihan Felda dalam sesi jawab lisan di Dewan Rakyat pagi tadi. Tambahnya, hutang peneroka yang tinggi dan kadar kutipan hutang yang tidak memberangsangkan turut memburukkan lagi keadaan dan menjejaskan kewangan Felda. Sehubungan itu, Kabinet pada 14 Oktober lalu telah meluluskan cadangan terbitan sukuk berjumlah 9.9 bilion ringgit dengan jaminan kerajaan. Ia bagi membolehkan agensi itu melaksanakan pelan pemulihan seperti yang dibentangkan pasukan petugas khas yang dipengerusikan Tan Sri Abdul Wahid Omar. Kerajaan menubuhkan satu jawatankuasa khas bagi mengkaji semula laporan yang dikeluarkan Jawatankuasa Pembaikan Sistem dan Undang-Undang Pilihan Raya ERC mengenai urusan memperbaiki pilihan raya di negara ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Taqiyuddin Hassan berkata jawatankuasa itu dipengerusikan Menteri Kanan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Apabila ERC ini mengemukakan laporan, satu jawatankuasa khas pula ditubuh diketuai oleh Yang Berhormat Gombak dan beberapa orang menteri-menteri kabinet untuk mengkaji finding atau dapatan ERC ini. Sebelum dapatan ini sudah tentulah akan dibuka untuk tatapan awam. Jawatankuasa itu ditubuhkan bagi membolehkan kerajaan menilai, menyelaras dan memantau semua cadangan dan dapatan yang disyorkan ERC membabitkan urusan pilihan raya. Jika ada keperluan, laporan jawatankuasa itu nanti juga akan dibentangkan di Dewan Rakyat untuk dibahaskan secara langsung ataupun tidak. Terdahulu, beliau juga menjelaskan sebaik kajian ke atas laporan akhir ERC selesai dilakukan, satu laporan berkaitan dengan hasil dapatan dan syor penambahbaikan akan disediakan. Perdana Menteri telah menerima laporan itu bagi pihak kerajaan pada 27 Ogos lalu yang mengandungi 49 syor penambahbaikan yang menyentuh mengenai sistem, proses dan undang-undang berkaitan pilihan raya. 3 ahli parlimen yang menjalani perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah HSO boleh menghadir ke persidangan Dewan Rakyat dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP ketat, termasuk mengenakan pakaian pelindungan diri PPE. Ahli parlimen berkenaan akan dibawa menaiki ambulans dan sejurus tiba di parlimen akan ditempatkan di bilik khas. Tetapi saya nak tanya, kenapa ahli parlimen yang terdedah kepada positive patient sekarang dibenarkan datang, SOP diubah suai sebarang untuk membolehkan mereka datang ke sini? Sebelum ini ketika kita memberi sedikit kekangan kepada kehadiran ahli-ahli yang berhormat di dalam Dewan semua, ada yang mengatakan itu kita tidak memberi peluang kepada ahli-ahli parlimen untuk datang berdebat dan semua. Tetapi saya rasa untuk undian tu kita membuat sedikit banyak kelonggaran untuk undian, kita benarkan semua masuk ke Dewan. Dan yang ketiga-tiga tu bukan keputusan saya. Mereka perlu meminta kebenaran Tan Sri Ketua Pengarah Kesihatan, dan kalau dibenarkan maka mereka perlu mengikut SOP yang ditetapkan oleh beliau, bukan ditetapkan oleh saya.
Beliau berkata selepas mengundi, ahli parlimen terlibat perlu meninggalkan galeri awam bagi mengehatkan pendedahan dengan semua orang di parlimen. Parlimen juga tidak mengubah SOP tetapi pematuhan itu ditentukan oleh Kementerian Kesihatan serta Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Media hari ini melaporkan 3 ahli parlimen berkenaan ialah Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Adam Baba, Menteri Sumber Manusia Datuk Sri M. Saravanan dan ahli parlimen Batu P. Prabhakaran.